Baiklah, bajet kerajaan Malaysia ini memang keluar dari sendiri juga. Nanti setiap minggu bajet dikurang akan awal ulang. Jadi kita minggu sekali bajetnya itu sebanyak ini. So kalau bajet ini kami risiko kurang dari 5, so mungkin kita dalam sekolah Islam. So tidak semua dengan betul. Jangan main pun, kalau yang masih ada itu cuma tak dilakukan. Sebab itu kalau di Malaysia ini yang masih berapa-apa. Terusnya ada yang lulus sumbangan daripada Imam Karim dan Syed bin Muhammad Al-Mahdi bin Al-Masud Al-Abasi. Beliau merupakan khalifah yang kedua dalam kerajaan Abbasiyah dan juga dalam kerajaan Baghdad sebagai pusat
akan mengetahui sedikit tadi bahawa ini kan memang pusat sesuatu untuk ekonomi, segi politik, segi iklan dan sebagainya. So yang kita dapat tahu semua, kalimah-kalimah yang ada pada zaman ini semua, diorang banyak tu, diorang pilih saya sebagai strategi untuk diorang sempurna diorang punya empire ataupun diorang punya dinasti supaya dapat meningkatkan diorang punya darah ekonomi. Yang keempat iaitu kalimah sebagai yang kesembilan dan ini adalah Abu Bakar Abdullah al-Maksumi Al-Shaykh. Beliau merupakan kalimah yang ketujuh dan telah memperlihatkan konstitusi perjanjian antara daripada bahasa asing seperti Yunani ke dalam bahasa Arab. Dia berkaitan dengan Baitul Hikmah sebagai pusat penterjemahan negara dan juga telah memberikan beasiswa kepada pelajar Islam. Sebetulnya kalau korang ada pada zaman kerajaan Abbasiyah dulu, kalau korang itu orang kalian sembilan, kalimah apa yang kami dapat ini kalau beasiswa kepada pelajar terbuka untuk mengambil pelajaran. Tapi itu ada pada zaman kalau zaman sekarang kita ada banyak kita ada giat marah, kita ada tempat-tempat yang boleh membantu kita untuk belajar. Tapi pada zaman itu, diorang semua mengharapkan beasiswa diberikan oleh kalimah Abu Bakar Abdullah. Seterusnya, tadi saya ada mention pasal Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini merupakan perpustakaan tertentu yang menempatkan terjemahan berbagai bahasa asing seperti bahasa Yunani, Parsi, Cina, India dan yang akan translate ke dalam bahasa Arab. Seterusnya, saya akan terangkan beberapa waktu kebenaran bahasa Asia. Terdapat 6 faktor kebenaran bahasa Asia dari aspek yang first kita alami. So, abang ini kenakkan kalimah memberikan penunjukan khas dari Baitul Hikmah untuk para ulama menjalankan dakwah. So, kalimah-kalimah yang sebenarnya memang fokus betul-betul untuk orang yang menjadi bawah pelajaran manusia itu untuk menjalankan dakwah, terutama para ulama. Itu ialah semangat dia tinggi untuk semasa itu bagi orang ilmu seperti ilmu bahasa, sains, kebudayaan, kebudayaan dan kebudayaan. Yang kedua adalah dari segi topik. Ketidaksenaan kalimah apa dan hasil seterusnya adalah beberapa takdir dan perubahan daripada golongan Syiah di Baghdad dan golongan utara dan selatan di Syria menjadi manusia. Semua ini termasuk juga dalam zaman keemasan Islam. Siapa tahu zaman keemasan Islam tahun itu? Tak tahu. Okey, kalau korang tak tahu, zaman keemasan Abbasiyah bukan sahaja terkenal dalam bidang sains, tetapi juga dalam seni dan kesusastraan. Cerita-cerita Seribu Satu Malam yang terkenal di seluruh dunia dikatakan berkembang dalam konteks kebudayaan Abbasiyah. Seni Islam dan seni Islam mencapai puncaknya dalam tempoh ini. Tempoh ini termasuk dalam pemerintahan Abbasiyah pula. Dengan pengaruh dari berbagai budaya digabungkan menjadi sesuatu yang unik dan kaya. Seperti macam saya pun sudah terapkan detik cakap apa yang boleh buatkan dalam macam kaya. Tapi orang ni boleh kaya daripada segi orang kawal berhubungan ekonomi dan juga sosial juga. Itu tadi. Okey, tajuk ni korang mesti memfokus semuanya yang berlaku dekat Baghdad. Dan Baghdad adalah tempat pun pada zaman Arab tadi itu. So, menunjukkan Baghdad yang sangat spesifik dekat tinggalan dalam bentuk dalam negara sebelah timur ke barat. Ini sekali sebagai pusat tujuan atau aktiviti perdagangan. Daripada sektor pertanian, perindustrian dan sebagainya, budaya mendominasi pasaran dalam saya. Okey, sebabkan masih boleh habis itu, saya akan terus terangkan tentang tiba yang boleh diambil daripada kepemilikan kerajaan Abbasiyah. Antara faktor penyebabkan kerajaan Abbasiyah adalah daripada segi ekonomi adalah kerana musuhan dan pemberontakan sering berlaku menyebabkan perlawanan Eropah
bagi kita itu bisa berjalan sebagai sebelumnya dia pakai yang seperti itu. Sebenarnya pada yang ada dahulu. So kesimpulan yang terdapat dari beberapa ini ada kurang lebih tahu yang cara memilih pemimpin itu akan memiliki yang sangat besar pada suatu yang akan datang. Sebagai contoh, saya sendiri yang mungkin baru-baru ini, dan sangat kurang dengan kuasa yang boleh memiliki orang yang betul-betul yang boleh memberi manfaat pada masa akan datang, terutama pada aspek seterusnya yang masih kepada bisnis.